latihan kendiri 1.1b. Ini untuk topik ubahan bab 1 form 5 Math. So kalau nak tengok, boleh tengok kat muka surat 10, okay, dalam buku teks. Jadi jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembeli ubah X dan Y. A, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 2. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Jadi kita ada yang kolom pertama X sama dengan 1, Y sama dengan 2.5. So macam mana nak tulis Y berubah secara langsung dengan X? Kita try dululah X kan. So Y, lepas tu kita lukis bentuk ikan tu, X. So maksud dia Y berubah secara langsung dengan X sama dengan, dan kita ubah dia jadi Y sama dengan KX. Kita tambah K dekat depan X tu. So dia akan jadi, kita boleh cari nilai K bila X sama dengan 1, Y sama dengan 2.5. Jadi bila kita masukkan Y sama dengan 2.5 sama dengan K darab dengan 1X, kita akan dapat K sama dengan 2.5. Jadi hubungan antara Y dengan X ialah Y sama dengan 2.5X. Kemudian kita ada yang tu, kita boleh cari pula guna kolom kedua. X sama dengan 2, Y sama dengan 5. So X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Bila kita masukkan balik dalam Y sama dengan 2.5X, kita akan dapat Y sama dengan 2.5 darab 2. Sebab X sama dengan 2 sama dengan 5. Jadi betul lah. Ini memang Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kita nak tulis hubungan dia, kita boleh buat Y, lukis yang bentuk ikan ni, X. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. So ini untuk A. Untuk B pun sama, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau punca kuasa X. So kita tengok dulu yang kolom pertama ni, kita ada X sama dengan 4, Y sama dengan 0.6. Kita tulis persamaan, kita try dulu yang X lah kan. So kalau Y berubah secara langsung dengan X, jadi X sama dengan 4, kita ada daripada kolom pertama tu kan, X sama dengan 4, Y sama dengan 0.6. Kita tulis Y sama dengan KX. Sebab apa K? Sebab kita nak cari dia punya constant ataupun pemalar. Kita tambah K dekat sebelah X. Jadi bila Y sama dengan 0.6 sama dengan K, X sama dengan 4, K kita boleh cari macam mana? Tinggalkan K sebelah kanan, bawa 4 bagi kiri akan jadi bahagi. 0.6 bagi 4 ialah 0.15. Jadi K sama dengan 0.15. Hubungan antara Y dengan X ini ialah Y sama dengan 0.15 X. Kemudian kita ada kolom kedua X sama dengan 9. So bila X sama dengan 9, Y sama dengan berapa? So sepatutnya Y akan sama dengan 0.9. Ini I tersalah tulis. Sepatutnya Y akan sama dengan 0.9. Jadi bila kita ada Y sama dengan 0.15 darab dengan X sama dengan 9, kita akan dapat 1.35. Jadi salah lah, sebab sepatutnya you akan dapat 0.09. Okey, kalau macam ni kita try pula yang sama ada Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okey, kita tulis macam ni, Y bentuk ikan, kemudian punca kuasa X. X yang kolom pertama sama dengan 4, Y sama dengan 0.6. So kita cari dulu K untuk yang ni. So Y sama dengan K punca kuasa X. Bila Y sama dengan 0.6 sama dengan K, kemudian darab dengan punca kuasa 2 untuk 4. Jadi punca kuasa untuk 4 ialah 2. Kita dapat 2K, sebab K darab 2, dapat 2K sama dengan 0.6. K sama dengan 0.3. Jadi kita boleh cari hubungan antara Y dengan X ialah Y sama dengan 0.3 X punca kuasa 2. Kemudian kita ambil nilai X dan Y daripada kolom kedua. X sama dengan 9, Y sama dengan 0.9. So kita boleh masukkan balik dalam hubungan yang kita jumpa kat bawah tadi. Ini I nak betulkan yang tadi I cakap Y sama dengan 0.9 kan. So sepatutnya 0.9. Okay. Alright, kita berbalik kepada yang ni. Kita ada persamaan hubungan antara Y dengan X ialah 0.3 X kuasa 2. Kat atas tadi kita dapat Y sama dengan 0.9, X sama dengan 9. Jadi kalau kita masukkan 0.3 X punca kuasa 2, kat sini 9 lah, X sama dengan 9. So kita akan dapat 0.3 darab 3, Y sama dengan 0.9. Jadi sama dengan apa yang ada dalam jadual di atas. Ini adalah persamaan yang betul ataupun hubungan yang betul, iaitu Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okay, macam mana kita nak tulis hubungan dia? Kita tulis Y dan bentuk ikan ni berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okay, so ini untuk soalan 1. Untuk soalan 2, kita nak buat graf. Spring digantung dengan beban. Jadual di sebelah menunjukkan jisim beban X gram dan pemanjangan spring P cm. Jadi kita ada melukis graf P melawan X. Bila you ada graf P melawan X,
P mesti paksi Y, melawan X mesti paksi X. So apa yang dulu tu, yang pertama tu adalah paksi Y, yang kedua melawan apa tu akan jadi paksi X. So apa yang nak buat, dia suruh kita tentukan sama ada P berubah secara langsung atau tidak dengan X. So yang pertama sekali you kena buat is you lukis paksi X dan Y. Tapi sebelum you lukis paksi X dan Y, you tentukan dulu kat mana paksi X, dekat mana paksi Y. So kat sini kita ada tadi paksi Y dekat pemanjangan spring P, paksi X dekat jisim beban X. Okay. So yang paksi X yang I baru lukis ni lah yang menegak, dan paksi X yang melintang macam ni. Okay, so kalau kita lukis macam ni, paksi yang melintang ialah paksi X. Okay, so paksi X tadi ialah jisim beban X. Okay, so you label paksi X ialah jisim beban X. Kemudian kita tengok jisim beban X ada dalam 5, 10, 15, 20, 25, dalam tambahan 5. Jadi you boleh plot graf you 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jangan lupa letak kosong dekat asalan. Lepas tu you plot pula paksi Y. So paksi Y kita ada 1, 2, 3, 5, 6. Jadi kita boleh buat dalam penambahan plus 1. Maknanya setiap satu unit ni adalah 1, 2, 3. So tambah 1 setiap satu sungutan, sengatan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita boleh plot. Yang pertama kita ada titik 5, 1. Jadi 5, 1. Yang kedua ada 10, 2. Kemudian kita ada 15, 3. Kemudian kita ada 25, 3. 25, 5 kat sini. Kemudian kita ada 36. Macam ni. Kemudian sekarang kita dah ada macam ni, kita boleh tarik garis, sambungkan dia punya X ni. So kita boleh membentuk sebuah graf. Pastikan dia menyentuh semua X yang you buat tu, dan you akan dapat graf dia macam ni. So bila tengok macam ni, maknanya kita tahulah bahawa P berubah secara langsung dengan X. Jadi hubungan dia akan jadi P bentuk ikan X. Maksud dia P berubah secara langsung dengan X. Okay. Alright, kemudian kita buat nombor 3 pula. Ini mudah sikit lah. So dia kata P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika A, dia kata bahagian A ni P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. So apa kita buat? Kalau dia kata nak ungkapkan P dalam Q, maknanya you kena cari K. Okay, so P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. P bentuk ikan Q kuasa 3. P sama dengan tambah K. So maknanya bentuk ikan tu you ubah kepada sama dengan, kemudian you tambah K, tulis balik Q kuasa 3. So P kat atas dia bagi 32 sama dengan K tak tahu nak cari. Q sama dengan 4 kuasa 3. Jadi you boleh cari K sama dengan 32, ambil yang 4 kuasa 3 daripada kanan pergi kiri akan jadi bahagi. Jadi 32 bagi 4 kuasa 3, tekan kalkulator you akan dapat 0.5. Jadi masukkan balik daripada yang atas P sama dengan K Q kuasa 3. Hubungan antara P dengan Q ialah P sama dengan 0.5 Q kuasa 3. B pun sama. B kita ada P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. So hubungan dia macam ni. Tambah K dekat depan, tukar simbol ikan kepada sama dengan. Kita masukkan P sama dengan 32 sama dengan K 4 punca kuasa 2. Sebab Q sama dengan 4. Jadi 4 punca kuasa 2 ialah 2. 2K sama dengan 32. K sama dengan 32 bagi 2 sama dengan 16. Jadi hubungan antara P dengan Q ialah P sama dengan K P sama dengan K Q kuasa 2, iaitu K tadi kita dapat 16, jadi P sama dengan 16 Q kuasa 2. Untuk nombor 4, gaji RMX yang diperoleh berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja T jam. Jadi X kat sini ialah gaji, T ialah masa bekerja dalam jam. Lepas tu dia kata, kalau seorang pekerja terima gaji sebanyak 112. So maknanya, sebelum tu kita tulis dulu. Gaji berubah secara langsung dengan T. Maknanya X berubah secara langsung dengan T. X, simbol ikan T. So dia kata, gaji yang diterima ialah 112.
bekerja selama 14 jam. Jadi X sama dengan 112 sebab X sama dengan gaji. T sama dengan 14 sebab T tadi jam kan. Jadi dia nak kita tulis persamaan yang menghubungkan X dengan T. So ini sama je, you ambil X, kemudian you tukar simbol ikan tu jadi sama dengan tambah K, tulis balik T macam biasa. Kita ada X sama dengan 111 sama dengan K. T tadi kita ada 14 soalan bagi. Okay, sekarang you boleh cari nilai K sama dengan 112 bagi 14. K sama dengan 8. Jadi hubungan antara X dengan T ialah X sama dengan 8T. Okay, done. Kemudian kita ada nombor 5. Diberi Y sama dengan 1.8, X sama dengan 0.6. Y berapa kalau X sama dengan 5? Okey, untuk A, dia kata Y berubah secara langsung dengan X. So, macam biasa, kita kena cari K, hubungan dia kan, kita nak tahu hubungan. Jadi Y, kemudian you tukar yang simbol ikan dengan sama dengan, tambah K, X. Jadi Y kita ada 1.8 sama dengan K darab dengan 0.6. 0.6 tu nilai X. Kita boleh cari K sama dengan 1.8 bagi 0.6. K sama dengan 3. Kemudian hubungan antara Y dengan X untuk A ni ialah Y sama dengan 3X. Okay, itu untuk A. Untuk B, oh tak habis lagi. Dia minta kalau X sama dengan 5, Y berapa? Jadi kita masukkan Y sama dengan 3 darab dengan 5. Sebab 5 tu nilai X. So, kita akan dapat Y sama dengan 15. Untuk B, kita ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Sama juga, kita cari nilai K. Y sama dengan K X kuasa 2. Kita masukkan nilai Y daripada soalan yang dibagi sama dengan 1.8. Sama dengan 1.8 darab, sama dengan K, sama dengan K darab dengan 0.6 kuasa 2. Jadi K sama dengan 1.8 bahagi 0.6 kuasa 2. Tekan kalkulator, you akan dapat K sama dengan 5. Jadi hubungan antara Y dengan X kuasa 2 ialah Y sama dengan 5X kuasa 2. Bila X sama dengan 5, Y akan sama dengan 5. Kemudian dalam kurungan X sama dengan 5 kan, jadi 5 kuasa 2. Jadi 5 darab 5 kuasa 2 ialah 125. Diberi S berubah secara langsung dengan T kuasa 1/3. Jadi S bentuk ikan, T kuasa 1/3. So dia kata kalau S sama dengan 1.2, bila T sama dengan 27, hitung nilai kalau untuk A, S apabila T sama dengan 64. Jadi macam ni kita kena cari dulu nilai K. Untuk cari nilai K, kita kena tulis je macam biasa, S, kemudian yang bentuk ikan tu ditukar sama dengan tambah K, salin balik T kuasa 1/3. Ni masukkan nilai yang soalan bagi, S sama dengan 1.2 sama dengan K, kemudian T dia bagi dalam soalan 27, kuasa 1/3. So kalau apa-apa yang kuasa pecahan macam ni, dia akan jadi ada punca kuasa. Okay? So kalau macam ni, dia akan jadi 27 punca kuasa 3. 27 punca kuasa 3 ialah 3. Jadi bila you dapat yang macam tu, dia akan dapat 3K sama dengan 1.2, K sama dengan 0.4. Jadi hubungan antara S dengan T ialah S sama dengan 0.4 T kuasa 1/3. Jadi bila T sama dengan 64, S sama dengan berapa? So kita boleh cari guna hubungan yang kita dah jumpa di atas. Jadi S berapa sama dengan 0.4 T daripada soalan ialah 64 kuasa 1/3 ataupun punca kuasa 3 64. Kita akan dapat, you tekan kalkulator, sepatutnya 1.6. S sama dengan 1.6. Untuk B, berapa nilai T kalau S sama dengan 0.28? Jadi yang ni tak payah susah-susah, kita dah ada tadi S sama dengan 0.4 T kuasa 1/3. Ambil je yang tu, kita ganti nilai S 0.28 tu sama dengan 0.4 darab dengan T kuasa 1/3. Jadi kita akan dapat T kuasa 1/3 ataupun punca kuasa 3 untuk T sama dengan 0.28 bagi 0.4. Bila tekan kalkulator, you akan dapat 0.28 bagi 0.4 ialah 0.7. Kemudian bila kita bawa punca kuasa 3 pergi ke kanan, dia akan jadi kuasa 3. So akan jadi T kuasa T sama dengan 0.7 kuasa 3. So T sama dengan 0.343. Nombor 7, bilangan patah perkataan yang ditaip. So A ialah bilangan patah perkataan yang ditaip.
T ialah masa menaik. So dia kata kalau Saiful menaik 270 patah perkataan, maknanya Saiful tarik A sama dengan 270 dalam masa 6 minit, maknanya T sama dengan 6. So di sini kita ada A sama dengan 270, T sama dengan 6 minit. Berapa masa yang digunakan untuk menaik 675 patah perkataan. Jadi hubungan yang kita ada ialah, dia kata kat sini A berubah secara langsung dengan T. So kita boleh cari K lah. So ambil saja A sama dengan, so tukar simbol ikan tu kepada sama dengan, tambah K, tulis balik T. So A kita ada 270 sama dengan K, T tadi 6. Jadi kita boleh cari K sama dengan 270 bahagi 6. Kita akan dapat K sama dengan 45. Jadi kita boleh cari hubungan antara A dan T ialah A sama dengan 45T. Kemudian kita boleh cari nilai T. Bila A sama dengan 675, kita boleh cari nilai T ialah 675 bahagi 45. Bila tekan kalkulator, you akan dapat T sama dengan 15. 15 apa? T ni tadi ialah masa menaik dalam minit. Jadi T sama dengan 15 minit. Nombor 8. Objek jatuh dari ketinggian H meter berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya T. So H berubah secara langsung dengan T kuasa 2. So dia kata H ataupun objek tu jatuh dari ketinggian 5 meter, maknanya H sama dengan 5, masanya ialah 2 saat. So T sama dengan 2. Jadi dia tanya berapa masa yang dia ambil bila objek tu jatuh pada ketinggian 45 meter. So kita tukar dulu, kita nak cari bentuk, kita nak cari K berapa. Jadi H sama dengan K T kuasa 2. H tadi 5, K kita tahu, kita nak cari T sama dengan 2. So bila kita dapat 4K sama dengan 5, kita boleh cari K sama dengan 5 bahagi 4. K sama dengan 1.25. Jadi hubungan antara H dan K ialah H sama dengan 1.25 T kuasa 2. Sekarang kita boleh cari nilai T. Sebab dia kata ketinggian ialah 45, maknanya H ialah 45. So H 45 sama dengan 1.25 T kuasa 2. T kuasa 2 ialah 45 bagi 1.25 dapat 36. Kemudian kuasa pindah ke kanan akan jadi punca kuasa. Jadi T sama dengan punca kuasa 36 sama dengan 6 saat. Okay, soalan terakhir. Diberi isi padu cat X liter. So X ialah liter, berubah secara langsung dengan luas dinding D. So X bentuk ikan D. Maksudnya X berubah secara langsung dengan D. So dia kata kalau 3 liter cat boleh mengecat 36 meter kuasa 2 dinding. Maknanya kalau X sama dengan 3, D sama dengan 36, berapakah ungkapkan persamaan dalam bentuk X dan D. Maknanya kita kena cari K lah. So kita ambil X, salin balik, bentuk ikan tu tukar jadi sama dengan, tambah K, salin balik D. So X tadi kita ada 3 sama dengan K darab dengan D sama dengan 36. Okay. So kita boleh cari K sama dengan 3 bahagi 36, K sama dengan 1/12. Jadi hubungan antara X dengan D ialah X sama dengan 1/12 D. Sekarang B, kita nak cari isi padu dalam liter. So kita nak cari X yang diperlukan untuk mengecat dinding tinggi 9 meter, lebar 5 meter. So kita nak cari D macam mana? Boleh cari sebab kita tahu formula luas ialah panjang darab lebar. Sebab apa luas? Sebab D ialah luas dinding. Jadi kita dapat D sama dengan 9 darab 5, D sama dengan 45. Jadi bila masukkan balik dalam persamaan yang kiri dalam kotak ni, kita akan dapat X sama dengan 1/12 darab 45, X sama dengan 3.75 liter.